Salam sejahtera, salam perpaduan, salam KNJ di hati, dan salam sehat kepada pensyarah yang dihormati Encik Zainuddin bin Joseph dan para hadirin sekalian. Nama saya ialah Pek Melian dan saya merupakan moderator untuk forum hari ini. Tajuk forum yang kita sampaikan pada hari ini ialah tajuk patriotisme. Tanpa melenggankan masa, inginkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang tanpa segat dan cantik mulia untuk hari ini. Marilah kita memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudara Q. Wei Min. Terima kasih saudari moderator. Saya baik-baik sahaja. Ahli panel kita yang kedua ialah Saudari Gan Xiaowei. Apa khabar saudari? Khabar baik, saudara pengurusi. Ahli panel kita yang ketiga ialah Suran anak lelaki Chandrasekaran. Apa khabar saudara? Saya baik-baik sahaja, saudari moderator. Dan akhir sekali ialah ahli panel kita yang keempat, iaitu Saudari Wong Shu Huan. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari moderator. Saya baik-baik sahaja. Sebelum kita memulakan forum pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tema serta tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisahkan tentang semangat patriotisme, iaitu masuk semangat patriotisme, kepentingan dan cara menghayati serta 5 prinsip rukun negara. Untuk pengetahuan umum, patriotisme adalah suatu perkara yang amat penting kepada rakyat dan setiap negara. Ia bukan sekadar luaran perasaan tetapi menuntun kepada penghayatan oleh setiap warga negara. Patriotisme juga bukan sekadar semangat, tetapi ia merupakan sesuatu yang agung melibatkan sosial keyakinan, kesetiaan, kewarganegaraan, keberanian, kemerdekaan, jati diri dan kedaulatan. Kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan rakyat sebuah negara akan membawa kepada kejugahan dan penderita kepada rakyat. Baiklah, sebagai pembuka buah bicara kita, marilah kita mempersilakan ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudara Q. Wei Min, untuk menjelaskan lebih mendalam tentang masuk semangat patriotisme dan membincangkan kepentingan untuk menghayati semangat patriotisme. Dipersilakan saudara. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada pengerusi majlis kerana menjemput saya untuk memberi sedikit informasi yang perlu dihuraikan kepada para penonton sekalian. Kita rakyat Malaysia, kita sayang dan cinta akan Malaysia. Kita mempunyai semangat patriotisme. Apakah masuk patriotisme? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, patriotisme boleh didefinisikan sebagai perasaan cinta yang kuat. Semangat patriotisme ini adalah abstrak dan tidak dapat disukat atau ditentukan berdasarkan sesuatu skala atau kadar yang ditetapkan. Maka semangat patriotisme dapat dipersembahkan atau ditunjukkan daripada kelakuan, tindakan dan perbualan seharian kita. Semangat patriotisme amat penting dalam setiap rakyat. Persoalannya, apakah kepentingan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia? Antara kepentingan semangat patriotisme ialah memupuk dan mengekalkan semangat cinta akan negara. Hal ini demikian kerana rakyat yang sentiasa cinta akan negaranya dapat menjamin keamanan negara. Rakyat akan sentiasa menyokong segala pentadbiran negara yang ditetapkan dan taat kepada pemerintah. Rakyat akan mematuhi segala undang-undang tanpa menimbul masalah negara. Sebagai contoh, rakyat yang cinta akan negara akan menyatakan perkara baik Malaysia di sosial media sahaja, bukannya mengembarkan isu sensitif negara yang akan membawa kepada huru-hara. Pada masa yang sama, seluruh dunia dapat mengetahui perkara baik Malaysia dan memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang ideal secara tidak langsung menambah baik nama negara kita. Bukan itu sahaja, rakyat yang cinta akan negara akan menahankan keselamatan negara daripada serangan musuh. Maka, negara tidak akan menjadi huru-hara dan tidak tenteram walaupun berlakunya apa-apa sahaja masalah serius di Malaysia. Kerana rakyat akan bagau dengan tebing menghulurkan bantuan seboleh mungkin. Jelaskan bahawa
keamanan negara terjamin jika semangat patriotisme dalam kalangan rakyat amat tinggi. Selain itu, kepentingan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat ialah menghargai jasa pemimpin negara. Sejak sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan, ramai pemimpin negara telah berkorban dan menyumbang banyak kepada pembangunan Malaysia. Ada pemimpin yang berkorban akibat mempertahankan tanah air daripada serangan penjajahan negara luar seperti Rentap, Tok Jangkuk di Kelantan dan Syarif Masyahor. Tambahan pula, terdapat juga ramai tokoh yang berjuang demi kemerdekaan negara dengan menghantar rombongan kemerdekaan ke London pada tahun 1956 seperti Tunku Abdul Rahman, Kolonel H.S. Lee, Datuk Abdul Razak bin Hussein dan wakil-wakil rakyat Melayu seperti Datuk Parlimen Bukit Kandang Haji Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz. Mereka berjaya memperoleh kemerdekaan daripada British. Maka mereka mendapat kemerdekaannya pada 31 Ogos 1957. Tahun ini adalah tahun ke-65 sejak kemerdekaan Malaysia. Oleh itu, rakyat Malaysia sepatutnya mengingati jasa dan sumbangan besar para pemimpin dan pejuang kerana mereka telah banyak berkorban. Dengan memahami sumbangan pemimpin negara, rakyat akan menghormati mereka terhadap sumbangan tanah air secara tidak langsung mampu meningkatkan semangat patriotisme. Pendek kata, semangat patriotisme dapat dipupuk melalui penghayatan jasa generasi dahulu. Di samping itu, semangat patriotisme dalam kalangan rakyat juga dapat menyatu padukan rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik di mana terdapat pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan Iban. Walaupun wujudnya pelbagai kaum, rakyat Malaysia masih hidup secara aman tanpa menimbulnya pergaduhan dan pertelingkahan faham kecuali peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa berlaku disebabkan masalah perkauman sehinggalah menyebabkan kematian yang serius. Hal ini adalah disebabkan oleh semangat perkauman yang tinggi pada masa itu. Maka kini, semangat nasionalisme adalah lebih tinggi dan kuat daripada semangat perkauman kerana rakyat Malaysia sudah dapat bergaul bersama-sama dengan harmoni demi negara kita. Secara tidak langsungnya, semangat patriotisme dalam diri rakyat meningkat sekadarnya juga. Disebabkan berlakunya peristiwa sebelum ini, rakyat kita belajar daripada kesilapan dan mengetahui bahawa kita semua rakyat Malaysia tanpa mengira apa-apa warna dan bangsa. Sebagai contoh, kita dapat perhatikan situasi harmoni di kedai mamak apabila adanya pertandingan bola sepak. Penonton yang bilang kaum duduk bersama menonton sinaran langsung dengan seronoknya. Mana wujudnya masalah perkauman? Jawapannya semestinya adalah tidak. Oleh itu, semangat patriotisme dalam kalangan rakyat mampu menyatu padukan rakyat Malaysia. Akhir sekali, kepentingan semangat patriotisme ialah memberi kesedaran kepada generasi muda. Hari demikian kerana generasi muda merupakan golongan yang mampu membangunkan dan memajukan negara kita. Mereka perlulah bersungguh-sungguh supaya Malaysia menjadi semakin maju setanding dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Untuk memajukan Malaysia, kita mesti mempunyai banyak ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam situasi sebenar. Generasi muda yang bersemangat patriotisme tinggi akan sentiasa berfikir untuk menambah baik situasi sekarang. Oleh itu, mereka akan belajar bersungguh-sungguh supaya dapat menyumbang tenaga mereka kepada negara kita. Semangat patriotisme umpama bahan api yang memberkahkan momentum yang besar kepada mereka untuk menuju ke depan. Maka, generasi muda yang mempunyai kesedaran dapat dilahirkan dengan bersemangat patriotisme yang tinggi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Q. Wei Min yang telah menerangkan tentang maksud dan kepentingan mengamalkan semangat patriotisme dengan jelas dan terperinci sekalian.
Seterusnya, izinkan saya menjemput ahli panel kita yang kedua, yaitu Saudari Gan Xiaowei untuk menerangkan cara untuk menghayati semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara pengurusi dan salam sejahtera kepada semua. Saya akan menjelaskan cara menghayati dan menggambarkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dalam memupuk semangat patriotik di kalangan masyarakat Malaysia pada masa ini, banyak pihak telah mendakwa bahawa ianya semakin luntur. Hal ini terjadi kerana masyarakat hanya sibuk mengejar materialistik untuk menjamin masa depan dan kehidupan yang lebih selesa dan tidak mempunyai masa untuk meniti beratkan semangat patriotik. Sebagai contohnya, ada dari kalangan masyarakat kita kini upah untuk mengibarkan bendera Jalur Gemilang ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. Hal ini amat membimbangkan dan kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat dipertingkatkan. Sama-sama kita sebagai rakyat Malaysia mengambil langkah yang sewajarnya untuk memupuk semangat patriotik dalam diri sendiri dan juga kalangan masyarakat. Bila dilihat secara terperinci, sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Antaranya adalah dengan memupuk semangat patriotik sejak dari awal umur lagi seperti di bangku sekolah. Hal ini membolehkan semangat patriotik hidup sebati di dalam diri pelajar kerana melentur bulu biarlah dari lubungnya. Perlu dipahami pengaruh guru di sekolah adalah penting dan berperanan dalam usaha menyemai semangat patriotik di dalam jiwa anak-anak murid mereka semenjak mereka masih kecil. Hal ini disebabkan para guru yang mengajar di sekolah boleh menekankan sifat-sifat patriotik di dalam kelas. Mereka perlu mendorong kanak-kanak untuk melahirkan perasaan bangga dan syukur terhadap negara serta cinta akan tanah air. Sebagai contohnya, pihak sekolah boleh mengadakan program seperti sambutan Hari Kemerdekaan peringkat sekolah dan nyanyian lagu negaraku semasa perhimpunan. Guru-guru juga boleh menerapkan semangat patriotik dalam mengajar dalam subjek seperti sejarah dengan menjelaskan proses tanah Melayu mencapai kemerdekaan supaya para pelajar bersyukur berkorbanan pejuang negara dan bersemangat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk dari sejak kecil lagi, sudah pasti semangat itu akan terus diamal dan dikekalkan sehingga dewasa. Dalam masa itu, amalan sebegini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta pada negara dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang akan mencemarkan nama baik negara. Selain itu, pihak kerajaan hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran dalam memupuk semangat patriotik antara masyarakat. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Berbagai pertandingan boleh dianjur sebenar bulan penghayatan kemerdekaan. Oleh itu, Jabatan Penerangan Malaysia boleh menggunakan media elektronik seperti televisyen, radio yang sememangnya berkesan untuk menyuburkan dan meningkat semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dengan ini, ianya bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik, malahan dapat mengelak perpaduan antara kaum di negara kita seperti ayat pepatah sambil menyelam minum air. Sebagai contoh, media massa perlu menyiarkan rancangan atau program yang berunsur patriotisme supaya dapat meningkat semangat patriotik seperti menyiarkan rancangan tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara.
Selain itu, media massa juga boleh menayangkan filem-filem patriotik seperti Palo, Bukit Kapong dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara. Jelaslah, sekiranya pihak yang bertanggungjawab mengambil peranan mereka masing-masing, ia sedikit sebanyak dapat menerapkan semangat patriotik dalam diri masyarakat. Akhir sekali, masyarakat terutamanya generasi muda perlu menyertai program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Program-program tersebut lazimnya dipenuhi dengan aktiviti yang memupuk semangat patriotik seperti kawat kaki dan latihan berkumpulan. Program seperti ini dapat memupuk semangat patriotik di mana para peserta akan lebih merasai semangat cinta akan negara. Contoh aktiviti yang patut disertai oleh generasi muda ialah MFLS. Program ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan dan patriotisme dalam kalangan muda. Aktiviti ini melibatkan semua bangsa Malaysia dan peserta perlu bekerjasama antara satu sama lain untuk melaksanakan aktiviti yang ditetapkan. Antara kelebihan-kelebihan yang boleh diperolehi adalah dapat mempelajari nilai-nilai murni seperti kerjasama, nilai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dan rasa hormat menghormati. Selain itu, pelatih-pelatih ini akan bercampur gaul sesama mereka yang berlainan budaya, agama yang berbeza dan berbilang gaul. Hal ini dapat memupuk semangat perpaduan yang merupakan elemen yang penting di dalam patriotik. Sesuai dengan pepatah itu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kesimpulannya, semangat patriotik sangat penting untuk melahirkan warga negara yang cinta akan negaranya dan pastinya akan menjadi individu yang berguna kepada agama, bangsa dan negara sendiri. Seseorang yang memiliki semangat patriotik yang tinggi akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya demi mencapai kemajuan dan pembangunan dengan pesat seiring dengan negara-negara maju yang lain. Oleh itu, semua pihak hendaklah bersama-sama berganding bahu bagi memain peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat disuburkan dan dipupuk dalam generasi akan datang. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Gan Xiaowei yang telah menjelaskan cara-cara yang patut kita belajar untuk menghayati semangat patriotisme ini. Seterusnya, saya ingin menjemput ahli panel kita yang ketiga iaitu saudara Suren, anak lelaki cerdas sekarang untuk menerangkan prinsip rukun negara kita yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Definisi prinsip rukun negara tersebut ialah keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini menggambarkan bahawa asas kehidupan beragama merupakan prinsip penting kehidupan rakyat di negara kita. Sebarang bentuk ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan, iaitu ateis, seperti fahaman komunis, tidak akan mendapat tempat di negara ini. Ini adalah kerana agama telah menjadi unsur penting dalam membentuk rohani masyarakat kita. Di dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama
secara positif yang boleh membangun pemikiran luhur dalam hubungan pelbagai kaum serta dapat membina jati diri yang padu. Setiap penganut agama sewajarnya menjadikan agama masing-masing sebagai asas membina keharmonian dan perpaduan, bukannya menggunakan agama sebagai alat mencipta permusuhan. Justru, semua kepercayaan agama di negara ini harus menolak sebarang bentuk ekstremisme agama, sebaliknya mengamalkan fahaman kesederhanaan yang dapat menyubur sikap persefahaman dan bertolak ansur atau saling bertoleransi. Antara kepentingan prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini ialah dapat membentuk jiwa dan diri yang bersih. Membentuk jiwa dapat menjadikan seseorang manusia hidup dalam ketenangan dan keamanan. Jiwa terbentuk dari bahan yang halus dari cahaya. Jiwa itu percampuran nafsu, akal dan mimpi-mimpi manusia. Cara untuk menjaga jiwa ialah dengan cara mengurangi dan menghindari percakapan atau perbualan yang sia-sia. Justru itu, kita mestilah mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengingati semua ajaran Tuhan agar dapat memelihara jiwa dan diri daripada perkara-perkara yang tidak elok. Selain itu, kepentingan seterusnya ialah setiap manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Ramai yang menganggap bahawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup itu terletak pada limpahan harta kekayaan, pangkat dan kedudukan. Manusia sanggup bertungkus lumus bekerja dan mengorbankan kehidupannya semata-mata bagi memperolehi kebahagiaan yang ingin mereka kecapi. Walhal, apa yang mereka fikir itu adalah salah. Faktor-faktor untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup ialah bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, menjauhi perbuatan dosa dan sentiasa mempercayai perancangan Tuhan. Di samping itu, kepentingan prinsip kepercayaan kepada Tuhan ialah dapat menjadikan manusia berakhlak mulia. Semua ajaran Tuhan mengajarkan manusia tentang nilai-nilai moral sebagai hasil pemikiran manusia untuk berfikir yang baik dan buruk. Jika setiap manusia berakhlak mulia, maka sudah pasti masyarakat ini akan dipenuhi dengan keadilan, keamanan, kesejahteraan dan terselamat daripada keadaan huru-hara seperti perpecahan, masalah sosial dan sebagainya. Langkah-langkah untuk menjadikan manusia yang berakhlak mulia ialah memiliki akal yang sempurna, taat dalam menjalankan semua ajaran Tuhan, memiliki ilmu dan banyak bersyukur kepada Tuhan. Akhir sekali, melalui kepercayaan kepada Tuhan, lazimnya seseorang itu akan berupaya untuk membentuk jati diri masing-masing yang sempurna dan terbaik. Ajaran Tuhan lazimnya merupakan panduan seseorang tersebut ke arah yang positif di dalam kehidupan mereka. Ia berupaya memberikan kesan terhadap sikap, persepsi dan nilai seseorang individu yang mengamalkannya. Ia juga berupaya untuk membentuk budi pekerti dan peribadi seseorang individu. Pegangan terhadap ajaran Tuhan tersebut merupakan intipati hampir ke semua agama yang ada di dunia ini. Melalui agama, peribadi dan etika hidup seseorang boleh terbentuk dan akhirnya menonjolkan budi pekerti seseorang tersebut. Prinsip rukun negara yang kita akan bincangkan seterusnya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka, tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Prinsip ini menekankan kepada rakyat betapa pentingnya kesetiaan yang perlu ada di kalangan rakyat terhadap raja dan negara. Lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja terbukti menjadi asas membantu membina empayar Kesultanan Melayu Melaka yang memerintah hingga menjadikan kerajaan itu berkembang maju dan dipandang tinggi di seluruh dunia. Hal ini kerana raja merupakan lambang perpaduan, menjadi penimbang tara untuk mendamaikan persengketaan dan menjadi institut berdaulat untuk mengekalkan keamanan rakyat pelbagai kaum. Antara kepentingan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara ini ialah rakyat yang taat kepada raja dan negara akan sentiasa berusaha untuk mengekalkan keamanan negara.
Secara tidak langsung, rakyat berbilang kaum akan bekerjasama dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Demi perasaan taat terhadap negara dan raja yang tinggi, masyarakat akan cuba sedaya upaya untuk mempertahankan keamanan negara tanpa tumpahan darah. Masyarakat yang taat kepada raja dan negara juga akan sentiasa berfikir secara rasional sebelum melakukan sebarang tindakan supaya tindakan mereka tidak akan merosakkan keamanan negara dan mencemarkan raja dan negara kita. Di samping itu, prinsip ini mewujudkan masyarakat yang setia kepada raja dan negara dan tidak berniat untuk membelok negara. Seseorang yang taat setia kepada negara dan rajanya tidak akan berniat untuk mengkhianati negaranya sendiri serta akan cuba sedaya upaya untuk mempertahankan maruah bangsa negara tersayang. Masyarakat yang berbilang kaum di negara kita akan membantu antara satu sama lain untuk menjaga nama baik negara di pesada dunia. Selain itu, masyarakat yang berbilang kaum mampu menjaga negara daripada dijajah oleh kuasa asing serta dapat mengelakkan negara kita dicerobohi oleh kuasa asing seperti pengganas. Seterusnya, prinsip ini dapat mewujudkan masyarakat yang sentiasa berusaha untuk mewujudkan negara yang kukuh dari segi sasiah masyarakat yang tinggi. Masyarakat yang mengikuti prinsip ini akan sentiasa mengikuti undang-undang dan berkelakuan baik agar nama raja dan negara tidak akan tercemar. Untuk mewujudkan masyarakat yang bersasiah tinggi, setiap lapisan masyarakat perlu dan akan mendidik anak-anak mereka dengan prinsip rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, supaya anak-anak mereka dapat memahami cara-cara kehidupan masyarakat berbilang kaum, serta dapat mewujudkan masyarakat yang bersasiah tinggi pada masa akan datang. Akhir sekali, prinsip ini dapat memupuk semangat rakyat untuk membeli barangan buatan tempatan. Demi memajukan ekonomi negara, masyarakat Malaysia seharusnya menyokong pembelian barangan buatan Malaysia. Dengan membeli barangan buatan negara, ekonomi negara akan meningkat dan secara tidak langsung meningkatkan taraf ekonomi negara di pesada dunia. Industri tempatan negara kita berkembang maju dengan menggalakkan rakyat jelata membeli barangan buatan Malaysia. Walaupun pelbagai barangan import yang terkenal di dunia telah membanjiri pasaran tempatan, namun produktiviti dan pengeluaran barangan tempatan yang bermutu tinggi juga tidak kurang daripadanya. Hal ini dapat merangsang perkembangan industri tempatan untuk bersaing dengan barangan import. Peningkatan dalam pembelian barangan buatan tempatan dapat membantu merancangkan industri tempatan secara tidak langsung. Dengan ini, nama baik negara akan menjadi terkenal di seluruh dunia serta akan membantu menarik pelabur asing untuk melabur dalam aktiviti perniagaan dengan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara seorang anak lelaki cerdas sekarang yang telah menerangkan prinsip rukun negara kita, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Seterusnya, saya ingin menjemput ahli panel kita yang terakhir, iaitu saudari Wong Shu Huan, untuk menerangkan tentang prinsip rukun negara kita yang selebihnya. Terima kasih kepada saudari dan salam sejahtera. Prinsip rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Prinsip keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang, seperti yang disebut dalam perkara 4.1 Perlembagaan Persekutuan. Badan yang dipertanggungjawabkan memelihara keluhuran dan ketinggian perlembagaan ialah Badan Kehakiman. Badan ini berkuasa menentukan kesahihan sesuatu undang-undang. Antara kepentingan prinsip keluhuran perlembagaan ialah dapat menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran yang cekal dan berkesan. Perlembagaan menentukan corak pemerintahan, pembahagian kuasa antara pelbagai bahagian kerajaan serta prinsip-prinsip umum cara kuasa tersebut dilaksanakan.
Selain itu, keselamatan dan kesejahteraan rakyat juga dapat dijamin. Perlembagaan menentukan hak asasi rakyat seperti kebebasan bercakap, kebebasan beragama dan pemilikan harta. Perlembagaan dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa pemerintahan. Di samping itu, perlembagaan juga menentukan tanggungjawab rakyat dan batasan atas larangan seperti hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak yang tidak boleh dipersoalkan. Hal ini adalah penting untuk mengelakkan persengketaan kaum. Pendek kata, warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Setiap negara mempunyai undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, tenteram, stabil dan makmur. Justeru, kedaulatan undang-undang menjadi elemen penting bagi memastikan undang-undang berjalan dengan lancar. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara tanpa sebarang diskriminasi kaum, genre maupun kedudukan. Oleh itu, keadilan merupakan elemen penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Kuasa kedaulatan dalam konteks undang-undang adalah merujuk kepada autoriti perundangan yang paling tinggi, iaitu Perlembagaan Negara. Badan untuk menegakkan kedaulatan undang-undang pula dijamin oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Ini penting bagi menjamin kebebasan asasi semua warga negara Malaysia. Kepentingan pertama, kedaulatan undang-undang ialah perlindungan daripada huru-hara. Undang-undang adalah sejenis perjanjian yang membolehkan untuk mengawal sedia hubungan antara kategori yang berbeza rakyat, organisasi, syarikat-syarikat besar dan badan-badan kerajaan. Jika tidak ada peraturan dan sekatan tertentu, maka huru-hara akan bermula di negara ini. Jika tiada undang-undang mengawal sedia hubungan itu, perang saudara mungkin akan dimulakan dan akibatnya akan sedih dan tidak boleh diperbaiki. Selain itu, penghayatan rukun negara dapat melahirkan masyarakat mematuhi undang-undang. Sejarah tamadun Cina membuktikan bahawa masyarakat yang sempurna hanya akan diwujudkan melalui undang-undang. Individu yang patuh pada undang-undang tidak akan melanggar undang-undang yang telah ditetapkan untuk kebaikan dalam semua perkara, seperti melanggar peraturan jalan raya dan merampas hak orang lain. Kedaulatan undang-undang perlu dipertahankan agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini mempunyai kaitan rapat dengan perkembangan dan pembangunan personaliti individu yang seharusnya dibina sejak kecil lagi. Prinsip ini juga berkait rapat dengan nilai-nilai moral dan akhlak masyarakat. Prinsip ini mesti menjadi panduan seluruh masyarakat supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan tamadun negara yang berasaskan kepribadian bangsa dan nilai-nilai budi. Kehidupan yang bersusila dan bersopan santun amat penting dalam konteks perhubungan etnik, terutama dalam masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Salah satu kepentingan amalan ini ialah amalan ini dapat mewujudkan perpaduan antara masyarakat berbidang kaum di negara kita. Masyarakat yang berbudi bahasa akan saling menghormati tidak kira apa-apa jua warna kulit ataupun status individu tersebut. Bukan itu sahaja. Amalan budi ini akan mendidik masyarakat yang berlainan bangsa dan agama supaya sentiasa menjaga perasaan antara satu sama lain sama ada melalui tutur bicara atau perlakuan. Selain itu, masyarakat yang berbudi bahasa akan mempamerkan nilai-nilai positif seperti memberikan layanan sopan dan bersikap lemah lembut terhadap pelancong asing. Hal ini penting agar dapat meninggalkan imej yang positif tentang negara kita dalam diri pelancong. Pelancong juga akan mempunyai percutian yang menyeronokkan kerana beranggap bahawa kedatangan mereka ke sini dialu-alukan dan dihargai oleh masyarakat tempatan.
Kesimpulannya, di dalam rukun negara, terdapat 5 cita-cita negara. Antaranya adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat, untuk memelihara satu cara hidup yang demokratik. Seterusnya, untuk mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara akan diminati bersama secara adil dan saksama. Untuk menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan yang terakhir adalah untuk membina satu political management dan policies di Malaysia 451, masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Wong Shu Huan atas penerangan yang jelas tentang prinsip rukun negara yang telah kita menghayati selama ini. Para hadirin sekalian, marilah kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli panel yang sudah hadir untuk membicarakan topik berhubung kepentingan dan cara mengamalkan semangat patriotisme dan 5 prinsip rukun negara. Semoga forum ini menjadi wadah untuk melahirkan masyarakat yang sanggup berjuang untuk mempertahankan nama baik negara kita. Presiden Theodore Roosevelt pernah berkatakan bahawa semangat patriotik akan menyebabkan seseorang itu berkhidmat demi negara dalam apa-apa keadaan pun. Mereka dianggap tidak patriotik kalau tidak bercakap benar, sama ada berhubung dengan presiden ataupun berhubung dengan sesiapa sahaja. Harapkan forum saya pada hari ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati sekalian. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah masuk salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang meminta ampun. Sekian, terima kasih.